Mana dah? Ustaz, bila Ustaz bawa pakai Ustaz. Bila Ustaz bergerak sana. Tak, nanti dia terus je. Oh, boleh dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk kita solat berjemaah bersama-sama, dan insya-Allah dalam lebih kurang 40 minit sebelum isyak kena berhenti dah. Lebih kurang 40 minit saya cubalah habiskan tajuk ni yang dipanggil dalam bidang yang dipanggil bidang fiqh al-mawaris, ataupun yang dipanggil ilmu pewarisan, ataupun yang dipanggil ilmu faraid. Jadi tajuk yang saya bawa ini agak tak mungkin jarang dibincanglah tuan-tuan, kesan COVID-19 terhadap ataupun dalam pewarisan harta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathu nasiban mafruḍa. Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Saya petik daripada surah An-Nisa ayat 7. Tuan-tuan perempuan tak ada, tuan-tuan saja. Ayat ni merupakan asas dalam ilmu faraid. Mungkin di sini dah ada kot kelas faraid, dah ada kelas faraid belum lagi. Jadi ayat 11, ayat 12 surah An-Nisa, dan juga ayat 11, ayat 12 dan juga 176 surah An-Nisa, menjelaskan sedetail-detailnya bahagian masing-masing apabila berlaku kematian. Suka saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, bila berlaku kematian, kita kena perlu faham bahawa setiap harta yang ditinggalkan oleh si mati ini wajib difaraid. Wajib difaraid. Sama ada besar, tak kiralah rumah, tanah, kereta, akaun, sehingga sekecil-kecilnya, hatta perabot dalam rumah, perabot dalam rumah
Ya. Oh, apa saya? Tak ada suara. Dah ada, okey. Dah ada balik. Dia hilang sekejap. Ya. Jadi sekarang ni juga tuan-tuan ni banyak dalam zaman pandemik ni, bukan saja ramai yang kena positif COVID-19 dan juga ramai banyak berlaku kematian, ya. Banyak berlaku kematian. Malah saya sendiri pun terkesan, tuan-tuan. Ya. Saya pun salah seorang pesakit, bekas pesakit COVID-19. 19 hari saya tersadai di Maib. 19 hari, tuan-tuan. Trauma sekejap. Saya orang kata tahap 3, 3B. Dia 3, 3A, 3B. Rumah saya tahap 4, 4A, 4B. Nak masuk 5 dah. Jadi kita ni panggil long COVID. Saya sekarang ni dada saya agak ketat sikit lah. Sebab saya nak ceramah tuan-tuan ni kena slow-slow sikit. Tak boleh nak kuat-kuat sangat. Itu antara kesan lah yang saya sendiri alami. Tuan-tuan, bila berlaku dalam keadaan-keadaan macam ni, salah satu perkara yang saya nak bincang tu, sebab benda ni saya nak kena bergerak-gerak ni. Saya suka bab faraid ni, dia banyak kena tunjuk sebab dia agak teknikal. Kesan yang pertama, tuan-tuan, yang berlaku sekarang ni ialah dari segi boleh berjalan sampai. So kamera sampai sini tak sampai. Okay, pertamanya kalau kita tengok dari segi proses pusaka, proses, saya panggil proses pusaka lah. Saya sebenarnya ada kelas, saya memang bagi macam mana nak urus pusaka. Tapi hari ni saya tunjuk apa kesan dia. Sebenarnya dalam zaman pandemik ni dah hampir 2 tahun dah. Ada kes kita hantar permohonan yang ada ke lebih 2 tahun masih belum lagi dibicarakan di pejabat pusaka kecil. Dia ada 2 tempat lah, tuan-tuan. Biasanya ada 2 tempat. Sebenarnya 3, tapi tak apalah, saya tunjuk 2 je. Yang pertama dia panggil pejabat pusaka kecil. Ini rasanya semua tahu tak pejabat pusaka kecil ni? Tahu tak? Tak pernah dengar? Tahu? Okey. Pejabat pusaka kecil. Yang keduanya mahkamah tinggi, civil. Dia 2 tempat. Jadi pejabat pusaka kecil ni dia agak lewat lah, sebab kaunter pun masa tu banyak tutup, tuan-tuan. Pejabat kajak banyak tutup. Jadi ini antara kesan yang sangat nyata lah, tuan-tuan. Itu sebabnya saya selalu bagi tip, tuan-tuan. Di pejabat pusaka kecil ni ada borang tertentu yang tuan-tuan boleh isi. Ini bagi harta yang 2 juta. Ini nanti mungkin kemudian lah saya bagi penjelasan. Hari ni saya nak tunjuk ringkas-ringkas 2 juta dan ke bawah. Kalau ni harta 2 juta ke bawah, prosesnya dia pejabat pusaka kecil. Kalau harta 2 juta ke atas, 2 juta ke atas ni 2 juta dan ke atas, dan ke atas. Maknanya kena proses di sini. Kena lantik berguam lah. Di sini ada 2 borang, tuan-tuan. Borang dipanggil borang A dan dipanggil borang DDA. Maknanya bila berlaku kematian ni, biasanya orang kita ni dia setuju nak bagi, contohnya saya ada mak ayah, saya meninggal, tapi mak ayah saya nak bagi pada cucu. Orang kita ni cakap mulut, tidak didokumentkan benda yang dia cakap tu. Dari segi undang-undang dia boleh dokumentkan. Kalau di pejabat pusaka kecil ni boleh isi borang DDA depan lepas tu kita sign borang tu. Bila berlaku kematian, bila bicara dipanggil, kita boleh gunakan borang ni. Borang DDA dia panggil. Ini tuan-tuan boleh search lah dalam internet lah. Saya tak mau panjang. Yang keduanya kalau di mahkamah, kalau di mahkamah ni ada 2 juga. Satu dipanggil affidavit pentadbir, melantik pentadbir. Yang keduanya affidavit untuk persetujuan waris. Persetujuan ataupun penolakan waris. Maknanya kalau katakan setuju, terus buat affidavit, minta lawyer buatkan affidavit supayanya bila kita setuju, tuan-tuan, bila berlaku pula kematian kat atas waris, maknanya kita dah boleh guna dokumen tersebut. Sebabnya orang kita ni biasa banyak cakap mulut. Ini antara tip-tip lah. Nanti yang ini kita bincang detail kemudian. Cumanya inilah kesan-kesannya, maknanya proses tu agak lambat. Agak lambat di sama ada di pusaka kecil atau mahkamah tinggi. Tapi mahkamah tinggi ni dia boleh bicara online, tak ada masalah.
Sebabnya banyak kes, setengah-setengah kes, walaupun kategorinya dia panggil pusaka kecil, tapi kita juga minta dia buat permohonan di Mahkamah Tinggi Sivil. Kos lah, cuma kos lah, banyak ada. Tinggi sikit lah tuan-tuan. Kalau di sini lebih kurang dalam 10,000 ke bawah, di sini paling kurang 20,000. Ini normally yang dalam market lah. Kos tu agak tinggi. Okey, yang keduanya, isu yang kedua saya nak bincang tuan-tuan. Dipanggil kematian berlapis ataupun dipanggil munasakhat. Ini pun satu tajuk dalam ilmu faraid. Tuan-tuan macam ni yang saya kata tadi, kematian yang berlaku secara orang kata ada berlaku yang satu keluarga, sahabat saya sendiri arwah 8 orang daripada keluarga dia meninggal. 13 kena Covid tuan-tuan. 13 orang kena Covid positif. Saya dipahamkan masa raya dulu dia orang buat gathering. Raya dulu. Jadi 13 kena positif, 8 orang meninggal. Jadi berlaku kematian tu dekat-dekat. Mula-mula isteri dia meninggal. Isteri dia. Kemudian dia meninggal. Kemudian anak perempuan dia meninggal. Selang beberapa hari saja. Kemudian adik-beradik pula meninggal. Dia berturut-turut tuan-tuan. Tapi adik-beradik dalam kes ni dia tak masuklah dalam kiraan faraid. Dan dia juga ada, sahabat saya ni ada seorang ibu. Suami, isteri. Ni anak-anak lah. Ni anak perempuan, anak lelaki. Okey. Dia dalam ilmu faraid tuan, bila berlaku kematian seorang isteri meninggal, suami dapat 1/4 bahagian. Sebab ada anak. Kalau tak ada anak, suami dapat setengah. Itu nantilah kita bincang. Cuma saya nak tunjuk kesan dia. Bila berlakunya kematian, dipanggil kematian berlapis ataupun dipanggil munasakhat. Kita ada juga dipanggil munakahat. Munakahat ni keluarga dah. Tapi munasakhat ni maknanya berlaku kematian berlapis. Kiraan dia bukan macam biasa, dia benar step by step lah. Jadi maknanya baki kepada anak-anak dia 3/4. Jadi bila anak perempuan dia pula meninggal, 3/4 kali dengan 1/4 ni bagi anak perempuan dia pula pergi kepada bapa dia. Sebab dia, kita ni kalau tak kahwin, bapa dapat semualah bahagian. Adik-beradik tak ada bahagian. Kalau tak ada bapa, baru pergi kepada adik-beradik, ataupun tak ada ibu bapa, pergi kepada adik-beradik. Ini kemudianlah kita bincang. Cumanya saya nak tunjuk ini yang berlaku kesan dia. Jadi dalam proses sahabat saya meninggal, dia ada mak. Ibu ni dapat 1/6, bukan saja daripada harta sahabat saya ni, bukan saja daripada sahabat saya ni. Tuan-tuan nampak tak yang dia dapat pada sini tadi tu akan pergi juga kepada ibu. Yang dia dapat 1/4 daripada isteri tadi tu, 1/6 pergi juga kepada ibu. Nampak? Nampak kesan dia tuan. Itu sebabnya saya tunjuk satu lagi contoh. Satu lagi contoh. Ini yang agak mudah sikit kita nak faham. Seorang ibu meninggal, dia ada suami, ada anak. Saya beri contoh lah. Ada ibu, dia ada ibu. Isteri meninggal, suami dapat 1/4. Sebab ada anak, tak ada anak setengah. Jadi bila isteri meninggal, dia ada ibu dapat 1/6 daripada, ada rumah lah. Dia sebenarnya ada sebuah rumah yang ditinggalkan oleh isteri atas nama isteri. Suami ni biasalah tuan-tuan, hari ni dia meleleh air mata, besok dia meleleh air liur. Orang Perak kata air liur. Awak ada orang Perak sini? Saya orang Perak ni dia, kalau cakap Perak ni dia lain sikit dengan telur dia kan. Jadi bila isteri meninggal, suami ni ialah dia kahwin lain. Bukan kahwin satu, kahwin dua. One after another lah. Bukan serentak lah. Boleh lah, boleh serentak ke Ustaz? Boleh ke? Serentak kahwin? Boleh ke? Tak serentak, tapi tak serentak gini. Isteri satu, isteri dua. Is1, is2 lah, isteri. Jadi dalam proses, dia tak uruskan lagi pusaka. Pusaka isteri yang tadi tu dia tak urus lagi. Mungkin sebab-sebab tertentu. Jadi sebab-sebab tertentu dia tak urus lagi bahagian isteri tadi yang 1/4 ni. Dia meninggal. Yang 1/4 ni dapat dari sini kan, pada rumah isteri tadi kan. Sekarang ni bila dia meninggal, isteri ni sudah ada bahagian 1/16 ataupun 1/8 kalau seorang isteri. 1/16 daripada 1/4 rumah milik isteri. Jadi anak-anak terpaksa berkongsi dengan mak tiri pula.
Nampak tak tuan, kesan-kesan ni bagi kematian berlapis. Di Kampung Baru saya dah cerita ke tuan-tuan sebelum ni, mungkin saya datang sini bila? Puasa tu lagi? Saya tak ingat, puasa tu lagi. Di Kampung Baru ada satu lot tanah tu, seorang jiran saya, salah seorang dia punya waris, dia kata dah ada 300 orang waris dah. Satu lot tanah. Macam ni lah, sebab dia berlapis-lapis. Dia cepat tuan-tuan, dia cepat. Benda dia berlakunya cepat. Apatah lagi dalam masa pandemik ni, dia berlaku serentak ramai sekali. Jadi kita nak kira ni terpaksa step by step. Ataupun berlaku kebakaran ke, ataupun berlaku aksiden, itu kiraan dia dah lain. Lain kiraan dia, bukan keadaan biasa. Ini nanti ini makna kesan yang antara sangat nyata lah bila berlaku pandemik macam ini. Bukan saja orang kata isu-isu yang apa ni, yang kata yang lewat ni, lagilah dia cepat tu, dia pecah. Yang macam di Kampung Baru tu sudah saya dipahamkan sudah 4 hingga 5 generasi. Saya dipahamkan ada kawan-kawan saya yang ada kes sampai 1000 lebih pun ada. Dah waris-waris ni macam mana tak? Saya sendiri tuan-tuan, sahabat saya 3 orang lelaki, warisnya 3 orang lelaki, adik-beradik 3 orang lelaki. Kalau ikut hukum faraidnya sama bahagian kan. Ayah tinggalkan 10 juta, kalau ikutkan dapat 3 juta seorang. Tapi masalahnya bila bertelagah, itu makan proses yang agak lama. Kalau ikutkan standard lama, kalau ikut SOP lama, pejabat besar kecil 4 bulan je. Di mahkamah sebenarnya kalau kita waris-waris boleh duduk bersama, boleh bincang, untuk kita dapatkan pentadbir ni ataupun LA ataupun bergeran probate cuma sebulan atau 2 bulan saja tuan-tuan. Sangat cepat. Kita pernah ada kes 2 minggu saja. Ada kes 2 minggu selesai. Tapi disebabkan bergaduh, adik-beradik ni bergaduh, nak dapatkan LA ni saja sampai saya tak siap saya 5-6 kali turun naik mahkamah. Baru selesai. Kes dah 5 tahun, Kes dah 5 tahun, hanya dapat LA saja. 5 tahun dah tuan-tuan hampir. 3 lawyer dilantik, bayaran pun sudah saya kata dah hampir 200,000 dah belanja. Belum selesai lagi. Ini masalah dia dah. Orang kita ni, inilah saya selalu orang kata perlu kita bincang lah. Janganlah nak gaduh-gaduh tuan-tuan. Yang untung siapa? Sulaiman Kelakar juga yang untung. Tak. Ada soalan sekat ni? Ada soalan tak? Terlalu teknikal tak? Tapi tak apalah, ini saya nak tunjuk ke sana. Okey, yang seterusnya, tuan-tuan, ini pun agak jugalah, dia panggil marat al-maut. Marat al-maut ni dipanggil marat ni penyakit, al-marat. Kita ada doa kan, al-marat, maradul maut. Penyakit yang dipanggil penyakit diambang kematian. COVID ni salah satulah, especially kalau ada advanced stage. Macam saya bila ada risk stage 3 tu, maknanya kita ni macam counting the days lah tuan-tuan. Especially kalau dah masuk tahap 4. Kira hari dah kiranya. Seorang. Yang balik rumah, yang pergi hospital, yang pergi daripada hospital pergi Batu Dua. Dia macam tu. Saya ni tak berapa, not 100% lagi. Ada kesan long COVID tu masih lagi terasa lagi. Jadi marat al-maut ni salah satu isu dalam harta pusaka. Saya nak petik apa dia marat al-maut dari segi undang-undang. Ini undang-undang tuan-tuan. Undang-undang kita di Selangor ni dia ada 2 enactment. Ada 2 enactment yang terbabit. Dia panggil enactment Wasiat Orang Islam Selangor 1999, pindaan 2016. Satu lagi dia panggil enactment wakaf. Kita Selangor ni agak advance pada negeri-negeri lain. Negeri-negeri lain tak ada. Berapa negeri saja. Ini wasiat ni pun ada 6 negeri saja di Malaysia ni ada. Yang lain belum ada enactment lagi. Itu kita ni ada undang-undang civil, ada undang-undang syariah. Ini nanti kita bincang tuan-tuan. Ni khas tajuk ni saya buat ni. Ni dalam proses pusaka. Memang satu kelas saya buat. Di mana amanah raya, di mana orang kata pejabat besar kecil, di mana mahkamah tinggi sivil, di mana kedudukan mahkamah tinggi syariah. Itu satu tajuk khas saya bawa. Kemudianlah, cumanya saya nak tunjuk ini. Apa dia maradul maut ni? Ya, dalam section 2 dalam kurungan 1 dia kata apa? Satu penyakit yang boleh membawa maut yang memenuhi syarat berikut. Yang pertamanya, penyakit itu pada lazimnya berakhir dengan kematian. Bukan saja COVID lah tuan-tuan. Sebenarnya kebetulan dalam COVID ni saya bawa tajuk COVID. Sebenarnya kalau kita ada sakit kanser kan, kanser.
Stage 4 or stage 5, itu consider advanced stage lah. Kencing manis, kencing manis advanced stage lah. Saya pernah tengok tuan-tuan, ini depan mata saya sendirilah. Potong kaki 2, potong tangan 2. Tuan-tuan boleh bayang tak orang tu macam mana? Boleh bayang tak? Kaki potong 2, tangan 2 kena potong. Itu the most serious yang saya pernah tengok orang kencing manis lah. Oh, ngeri tuan-tuan. Meleleh je mata ni. Kita seorang sahabat saya, arwah dah ibu dia. Maknanya kalau dah advanced stage, tuan-tuan, sebabnya bila dah advanced stage, kalau tuan-tuan buat yang dipanggil hibah, hibah. Pernah dengar hibah ke? Ke ada yang tak pernah dengar hibah sini? Pernah kan? Kalau kita buat dokumen hibah, dokumen kita besar kemungkinan boleh terbatal. Boleh terbatal. Berisiko besar boleh terbatal. Begitu juga kalau kita buat wakaf, wakaf. Kita buat wakaf ketika maradul maut boleh terbatal wakaf tersebut. Begitu juga kalau buat wasiat, 3 benda ni, pun boleh terbatal. Boleh terbatal, boleh terbatal. Penyakit itu menyebabkan kebimbangan. Yang keduanya, penyakit itu menyebabkan kebimbangan, kematian di dalam minda pesakit sehingga menjejaskan kewarisan akal fikiran. Maknanya, dari segi undang-undang, kalau orang ni sakit, tentu keputusan yang dibuat tu tidak terpakai. Sebab dia dianggap tidak waras. Ini undang-undang, tuan-tuan. Namun begitu ada KK mahkamah, bila kita bawa KK mahkamah, kena ada keadaan mahkamah ataupun hakim boleh terima. Ada. Tapi kena buktilah. Bagi orang Islam ni kena cari 2 orang doktor Islam membuktikan orang ni waras membuat putusan walaupun dia ada penyakit advance stage. Tak. Ini ada kes lah. Sebenarnya saya ni bukan lawyer, tuan-tuan, jangan ingat saya lawyer. Saya bukan lawyer. Saya pun bukan ustaz, tuan-tuan, tapi saya kebetulan dah diterjun dalam bidang ni hampir 12 tahun sepenuh masa, 24/7 . Almost setiap hari saya dipanggil untuk berceramah dan juga bagi penerangan. Orang panggil saya ke rumah, panggil pejabat, bagi penerangan. 12 tahun, tuan-tuan. Kita ada panel syariah, panel peguam, panel penasihat yang membantu saya. Ini apa yang saya cakap ni bukan saya punya, tuan-tuan. Saya daripada petik daripada apa yang saya dapat. Dan juga pengalaman saya sendirilah. Hampir 12 tahun, insya-Allah. Technically, buat orang ingat saya lawyer. I'm not lawyer. Saya bukan lawyer. Saya bukan ustaz. Saya bukan pakar. Saya kena declare awal-awal. Okey, seterusnya. Hendaklah terdapat berapa tanda luaran yang menunjukkan bahawa penyakit itu merupakan suatu penyakit yang serius. Ada orang ni tak nampak. Even COVID-19, tuan-tuan, tak nampak. Ada orang, dia tak nampak simptom. Tapi COVID-19, tuan, bila dia attack, very fast. Itu sebabnya kalau kita dah positif, terutama umur-umur yang macam saya ni, advisable pergilah ke center ataupun dia panggil pusat kuarantin. Sebab di sana dia monitor tau. Bila kita di rumah ni, dia oksigen bila dia drop. Oksigen ni bila dia drop 97 above okey. Bila dia masuk 96, 95, dia laju turun. And then you got no time. Kalau lambat masuk oksigen, itu yang case BID dia panggil, brought in death tu meninggal atas troli, belum sampai. Yang meninggal kat rumah pun banyak. Jiran saya 30 lebih je umur meninggal. Tak sempat nak buat apa-apa. Jaga-jaga, tuan-tuan. Ni COVID ni dia punya attack lain macam. Lain macam. Kalau you ada kencing manis, dia attack you punya kencing manis. Kalau you ada jantung, dia attack jantung you. Kalau you ada lung problem, attack lung. Sampai sekarang macam saya kesan ni dekat dada ni. Baru ni saya test, saya pergi Pangkor baru ni, tuan-tuan, menyelam. Tak boleh. Menyelam dah tak boleh macam dulu dah. Few second kena naik balik atas. Dulu boleh few minutes, kan tak boleh dah. Itu antara kesan dia. Jadi maknanya setengah orang walaupun dia advance, maknanya dia tak ada tanda. Dia susah juga. Macam saya pernah satu kes. Orang ni datang jumpa saya. Saya buatkan ask my lawyer to prepare all the documents. Dah siap dokumen semua. Tiba-tiba dia meninggal. Rupa-rupanya masa meninggal tu baru saya tahu dia sudah stage 4 masa dia buat dokumen tu. Kalau ikutkan batal lah. Tapi tuan-tuan kena ingat apa yang saya pesan awal-awal tadi. Berlaku saja kematian, harta tersebut
ya berpindah apa harta pusaka ni berpindah kepada waris-waris yang berhak di bawah hukum faraid. Siapa yang kuasa? Waris-waris. Kalau waris-waris setuju, walau dalam apa keadaan pun ada dokumen tak ada dokumen, waris setuju, khalas, selesai. Selesai. Itu kena ingat tuan. Maknanya walaupun dokumen dia buat, tak perlu buat mahkamah pun dokumen tersebut. Waris-waris saja persetujuan sudah cukup. Itu saya kata tadi. Kan balik pada ni tadi. Borang DDA, persetujuan waris. Ya? Dia ada 3 pilihan. Kalau borang DDA ni ada 3 pilihan. Kita boleh nak ikut faraid. Setelah tahu faraid, kita boleh ikut munafakat. Ataupun kita nak tolak bahagian. Straight away. Sign depan Ustaz sumpah. Kan settle. Tapi inilah yang payah tuan-tuan. Bab inilah yang cabaran dia. Ya? Rumah ada 1, anak ada 5, tak macam mana. Ini isu-isu macam ni ya, bukan senang. Kira faraid mudah tuan-tuan. Kira faraid ni mudah sangat. Ya? Tapi bila aku kekeh macam ni, ada dispute. Tuan-tuan, letih. Ada dispute daripada waris. Macam tadi saya ada satu kes tadi. Orang ni suami dah meninggal lah. Ya? Bahagian suami ni dia bagi pada isteri. Sekarang ni adik dia tak ada anak. Jadi bila tak ada anak ni, waris dia adalah adik-beradik. Jadi adik-beradik datang tuntut. Tapi suami dah transfer dah pada isteri. Mana boleh tuntut dah. Tak. Tapi dia kata adalah cerita lah hutang lah apalah bagai-bagai lah. Jadi itu pun agak sukar juga lah kita nak tangani. Tapi tadi saya dah alhamdulillah dah nampak dalam penyelesaian kita dah bincang. InsyaAllah boleh selesai. Ya? Jadi yang seterusnya, penyakit itu didertai secara berterusan dalam tempoh tidak lebih daripada 1 tahun. Ini macam mana tuan-tuan? Macam mana yang dikatakan 1 tahun. Hari ini berapa bulan? 30 30 hari bulan 10 1 kan? Sampai tapi kalau ikut syariah ni ikut tahun hijrah lah ya. Tapi tak apalah, kita pakai Masih lah. Sampai 29 10 22. Orang ni buat dokumen pada hari ini. Buat dokumen hibah contohlah. Dalam masa ni dia meninggal. Dia meninggal. Dia meninggal, berisiko besar. Boleh terbatal. Tapi kalau dia lebih pada tarikh ni, katakan di sini ya, dia meninggal di sini. Lebih pada tarikh tu, maknanya okeylah. Ataupun dia ada COVID-19, ya. Serious case. Tiba-tiba dia accident meninggal, dia bukan sebabkan COVID-19, dia disebabkan accident. Kalau sebab accident, dia bukan pun dia masuk kategori maradul maut. Bukan. Namun begitu tuan-tuan, ada macam long covid ni, dia kesan dia agak lama tau. Ada setengah orang dia berpanjangan lebih pada setahun. Makin serius. Ada orang juga makin serius tuan-tuan. Ada juga. Ada orang yang dah stage 5 pun dia survive. Saya ada seorang klien tu dia survive, tak ada masalah. Dia okey dah sekarang. So baru saya buatkan dokumen untuk dia. Ini tuan-tuan, orang kita ni, saya dah satu kes tu lagi, seorang datuk. Ada datuk sini maaf. Seorang datuk ni dia dah sakit. Dia masuk Ampang Puteri, dia panggil saya. Dia kata, Tuan Haji buatkan dokumen. So dia panggil anak-anak dia. Dia kata, saya nak di depan anak-anak ni, Tuan Haji catat apa saya nak buat. Orang kita ni sakit baru nak buat dokumen. In fact, kita cakap terus-terang, zaman pandemik ni kita memang banyak sangat dokumen kita buat. Terlalu banyak. Orang kita takut mati dah. Bila COVID dah reda ni, reda dah. Tak ada orang dah telefon. Macam datuk ni jugalah. 2-3 hari lepas tu dia sihat. Sampai sekarang tuan-tuan, tak buat-buat dokumen. Masa sakit sibuk Jadi maknanya kalau penyakit ni berterusan lebih pada setahun ya, makin serius, dia tak kira setahun dah. Lagi bila dia serius tu dia berpanjangan lah. Kalau meninggal pun maknanya hibah dia boleh terbatal, wakaf dia boleh terbatal, wasiat pun boleh terbatal ya. Maknanya kalau dia buat juga hibah, kalau batal, hibah dia menjadi wasiat 1/3. Dia ada satu hadis tuan-tuan, Sa'ad bin Waqqas Sa'ad bin Waqqas ni dia sakit. Dia nak infakkan ke semua harta dia. Rasulullah kata jangan. Sebab masa tu dia sakit. Jadi dia kata 3/4. Rasulullah kata pun jangan. Setengah pun Rasulullah kata jangan. Dia 1/3, 1/3 itu pun sudah cukup banyak. Rasulullah kata kamu tinggalkan harta kamu lebih baik kamu tinggalkan kepada waris-waris daripada mereka dalam keadaan susah. Lebih kurang begitulah bunyi hadis dia. Sebabnya apa-apa pun inilah yang berlaku jika dokumen itu terbatal. Malah macam mana saya cakap tadi, kalau waris-waris setuju tak ada masalah. Faham tak? Kalau waris-waris setuju, walau dalam apa keadaan pun, waris-waris setuju.
Bukan seorang setuju, semua kena setuju lah. Kalau ada 10 orang, 10-10. Tapi ada syarat lah. Itu nanti kita bincang lah syarat dia tu kemudian lah, tuan-tuan. Sebenarnya saya nak bagi tahu, ini yang zaman COVID ni, ini yang berlaku. Kalau kita sakit kanser ke apa ke, pun jaga-jaga juga. Boleh terbatal kalau dispute oleh waris-waris. Ada 10 minit lagi. Okey, satu isu lagi. Ini saya pakai pen biru lah bagi dia nampak diferensial. Sementara tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada soalan sila tanya saya, ataupun tuan-tuan boleh terus WhatsApp pada saya 012 315 3150. Nama saya Sofian. Jadi satu isu lagi yang dipanggil, Rasulullah kata apa dia? Al-qatil la yarisu. Pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuh. Dia pembunuh, tuan-tuan. Pembunuh ataupun yang dipanggil penyebab. Penyebab kematian. Yang menyebabkan kematian ni. Tuan-tuan, dalam kitab tuan-tuan ni sebut orang ni dia korek pergi. Tiba-tiba ayah dia, bapa dia ni pergi ke perigi tersebut, jatuh dalam perigi. Meninggal ayah dia. Dalam keadaan ni tuan-tuan, ulama kata orang atau anak yang korek lubang ni tidak berhak mewarisi harta ayah dia. Bukan sengaja tak korek lubang. Sebab dalam faraid, dalam ilmu faraid ni, dia ada 3 kategori orang yang tidak boleh mewarisi harta, walaupun pada awal dia mewarisi. Yang pertamanya pembunuh, yang keduanya murtad. Anak ni tiba-tiba murtad, dia tidak berhak mewarisi harta ayah dia. Orang yang tak boleh. Yang ketiga hamba lah. Hamba ni kita tak membincang lah. 2 ni kita bincang. Jadi yang dalam kes COVID ni tuan-tuan, nanti saya jelaskan apa isu dia. Jadi orang ni dia korek lubang. Biasalah sekarang ni orang korek lubang nak tanam pokok durian musangking kan. Korek lubang ayah jatuh dalam lubang tersebut, anak yang korek lubang tidak berhak. Itu di bawah Imam Syafi'i. Imam Maliki dia agak lembut sikit dalam bahagian ni. Bila berlaku keadaan pembunuhan tidak sengaja, Imam Maliki kata masih boleh mewarisi. Tapi Imam Syafi'i kata tak boleh. Ini dalam kitab disebut tuan-tuan. Mungkin ramai orang tak tahu. Tuan-tuan, di Timur Tengah ada satu kes, orang ni dia hakim mahkamah. Dia jatuhkan hukuman ke atas adik dia. Adik dia ni melakukan kesalahan, pembunuh, dan dia jatuhkan hukuman bunuh ke atas. Maknanya bukan pembunuhan, saya tak ingat apa kesalahan dia, tapi disabit kesalahan, adik dia ni dijatuhkan hukuman bunuh. Ulama kata hakim mahkamah yang jatuhkan hukuman tersebut tidak berhak mewarisi harta adik dia. Bukan sengaja tak. Bukan dia menyebabkan bukan kata orang bunuh adik dia, tidak. Ataupun kalau disebut dalam ada buku yang saya bawa ni, orang ni dia bersubhat, bukan directly lah bersubhat, bunuh sama juga. Begitu juga di Malaysia ni tuan, saya diberitahu ada satu kes di Pahang. Orang ni bawa kereta. Ayah kita duduk sebelah. Bawa kereta accident. Ayah meninggal. Hakim kata orang yang bawa kereta ni tidak berhak mewarisi harta ayah dia. Tuan-tuan, lepas ni ramai orang tak bawa ayah tak. Bukannya begitulah, maknanya ini hukum. Kalau ada apa-apa yang tak puas hati, dispute, bawa mahkamah. Mahkamah akan decide. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, COVID tak? Kita ada COVID, kita balik kampung. Jangkit kepada ayah ataupun mak kita. Tuan-tuan, ada kemah kerajaan tak bagi kita balik zaman COVID. Jangkit ke ayah kita mati. Dari segi hukumnya, anak yang bawa penyakit ni balik, jangkit kepada ayah, tidak berhak mewarisi harta ayah dia. Tapi ni akademik lah tuan-tuan. Jangan pula tuan-tuan kata saya kata Haji Sofian kata ni tak boleh. Tak. Maknanya ini dari segi hukum. Tapi apa-apa pun kita bawa ke mahkamah syariah. Kalau ada dispute. Kalau waris-waris kata tak ada apa. Tak ada masalah lah. Tak ada okey. Sebab kita bawa ayah contoh. Bawa dalam kereta. Tak. Bukan kita sengaja nak accident kan tuan-tuan. Bukan sengaja tak. Tapi tu saya kata dia berbalik kepada kalau waris-waris kata nak bagi juga. Tak ada masalah. Walaupun bunuh dengan sengaja.
Dia pergi bunuh ayah dia. Satu kes tuan-tuan ingat tak? Satu kes Petronas, yang pegawai Petronas bunuh isteri dia juga yang Petronas. Ingat tak? Dulu satu masa kes tu. Mahkamah akhirnya menjatuhkan dia tak, maknanya orang ni tidak bersalah. Dia kata tidak bersalah sebab masa dia bunuh tu dia dalam keadaan psikiatrik, apa penyakit tu? Gila ke? Dia bunuh isteri dia. Tapi hukum kata tak, maknanya dia tidak boleh mengasihi harta isteri dia walau mahkamah dia dapati dia tidak tidak sabit kesalahan. Okay, ada soalan tak tuan-tuan? Saya bagi 5 minit ni. Ada apa soalan? Ringkas-ringkas maknanya ini poin-poin saya bagi ni. Maknanya kalau nak bincang, ini satu tajuk besar ni. Ini pun satu tajuk besar dan ini pun satu tajuk. Sila. Ya. Maradul maut. Ya. Nyanyuk, okey. Itulah saya kata tadi. Kalau ada dispute, kita bawa mahkamah lah. Dah kena bukti, bawa doktor lah. Kalau doktor pun bukti maknanya dia dalam keadaan nyanyuk, maknanya confirm lah. Batal lah dokumen tersebut. Doktor kena bukti lah. Bukti medical, dari segi medical kena bawa doktor lah. Doktor Islam, 2 orang doktor Islam lelaki. Kena buktikan di mahkamah. Doktor yang reliable lah, bukan sebarang doktor tuan-tuan. Bila mahkamah ni dia macam-macam requirements lah. Tapi macam mana pun kalau waris-waris setuju, no issue. Saya pernah juga tuan-tuan, bila dalam industri ni banyak kes tuan-tuan, orang yang dah koma pun boleh keluar dokumen. Orang dah koma, saya datang jumpa saya tu, orang ni datang jumpa saya, waris-waris lah. Dia kata, Tuan Haji, saya nak minta Tuan Haji buatkan dokumen. Saya kata, untuk siapa? Untuk ayah dia, tapi ayah dia dah koma. Saya kata, mana boleh buat dokumen? Lepas tu dia telefon saya tu hari, dia kata Tuan Haji dah selesai dah. Selesai macam mana? Saya dah ada dapat orang buatkan dokumen untuk saya. Oh tuan-tuan, ini hebat orang kita tuan-tuan. Itu tak apa, orang yang dah mati pun boleh keluar dokumen lagi tau. Backdated. Ini banyak jumpa. Yang anak angkat dapat harta, anak angkat sebab bin kaya angkat dapat harta. Kes lain banyak lah tuan-tuan, tak perlu saya sebut lah. Saya ni beratus kes orang dah rujuk kat saya dah. Walaupun saya bukan peguam, tapi ada peguam pun rujuk kat saya. Macam tu tuan-tuan, sebab pengalaman kan. Banyak kes kita, kebetulan saya ni bukan apa, kebetulan lah. Saya sebenarnya konsultan sebuah syarikat trustee. Tuan-tuan pernah dengar Wasiah Shop? Pernah dengar Wasiah Shop? Tak pernah dengar we are among the top 3 atau top 4 lah. So benda-benda gini agak teknikal dan jarang dibawa ke surau-surau. Sebab saya bukan saya nak marah AJK lah tuan-tuan. Sebabnya ada setengah AJK ni dia tak buka minda dia. Dia ni kalau kita tak bawa kitab, dia kata kena baca kitab. Ini yang masalah. Bukan minta maaf, Tuan Imam. Saya cakap terus, ini yang berlaku. Saya pun menghadapi sebenarnya cabaran besar. Saya nak dapat tauliah tuan-tuan, Selangor ni mudah. Wilayah tuan-tuan, saya dibuli. Saya dibuli. Masuk interview, dia suruh saya baca kitab Arab. Saya belasah dia lah. Kamu ni menyekat ilmu yang sebegini sampai kepada masyarakat, saya kata. Belajar ilmu faraid tuan-tuan, Rasulullah kata apa? Ilmu faraid ni separuh daripada ilmu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bincang pasal pusaka, ada 100 lebih elemen dan akta yang terlibat. Boleh? Ada yang ustaz-ustaz boleh bincang tak? Minta maaf. Minta maaf. Ini live saya kena beritahu ni supaya minda terbuka. AJK surau terutamanya. Saya bagi tahu ni banyak tempat. Dan alhamdulillah sekarang ni penerimaan masyarakat, penerimaan AJK di masjid-masjid surau-surau ni dah terbuka dah. Saya banyak masjid surau dah bagi kelas bulanan, dia nampak benda ni. So ini info yang patut dia sampai. Tuan-tuan pernah dengar tak benda-benda ni? Saya tanya ikhlas. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Most of the issue yang kita bincang tak pernah dengar kan? Sebabnya kita tak pernah buka benda-benda ni. Ini yang patutnya panggil lawyer. Pernah tak tuan-tuan dengar? Panggil lawyer, panggil engineer. Bagi kita kongsi info-info macam ini. Minta maaf tuan-tuan, saya terpaksa sampaikan benda-benda ini supaya masyarakat buka minda. We not only talk about the hukum. Kita ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma' ulama, ada qiyas. Kita ada undang-undang.
praktikal macam mana. Ini yang saya sampaikan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar bab uruf tak? Uruf tak pernah dengar. Apa tu uruf? Pernah dengar tak uruf? Walaupun tak pernah dengar, tak payah, itu tak apalah. Banyak benda tuan-tuan. Itu bab ilmu faraid ni bukan saja kiraan ya. Bukan saja kiraan. The perception masyarakat ini dia. Bila faraid dia kata kira faraid. Oh no. The philosophy faraid sangat-sangat luas. Itu Rasulullah kata apa? Separuh daripada ilmu. Dan inilah sebabnya ya, zaman akhir-akhir zaman ni ya, ilmu Rasulullah terpesan dah, ilmu pertama yang diangkat ya. Okeylah tuan-tuan, saya nak tutup ya. Saya mohon maaf banyak-banyak ya, supaya kita semua cakna. Jangan tuan-tuan ambil ringan faraid. Minta maaf ya. Jangan don't play tuan-tuan. Allah kata apa tadi dalam Al-Quran? Satu ketetapan yang wajib dilaksanakan. Saya tak mahu nanti saya dipersoalkan. Saya ada ilmu, saya sampaikan semua tuan-tuan ya. Jadi saya sekali lagi saya mohon maaf kesilapan daripada saya dan daripada Allah SWT ya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.